sejahtera dan selamat bertemu kembali murid-murid. Saya Cikgu Puwa, masih Cikgu Puwa yang sama, cuma penampilan saya berbeza sikit pada hari ini. Dan hari ini Cikgu akan berkongsi cara-cara menulis karangan berbentuk cerita menggunakan kaedah 3S. Okey, sebelum Cikgu menjelaskan apa itu kaedah 3S, biar Cikgu jelaskan sedikit tentang karangan bentuk cerita ni. Okey, karangan berbentuk cerita ini adalah sejenis karangan tidak berformat. Bermaksud, murid-murid tidak mempunyai sebarang garis panduan yang perlu diikuti dalam penulisan karangan ini. Okey, kedua, murid-murid memerlukan daya imajinasi untuk melengkapkan bahagian ini. Okey, apabila kamu hendak menulis cerita, kamu mesti mempunyai kreativiti dan daya imajinasi yang tinggi. Sekiranya kamu tidak mempunyai kedua-duanya, maka cikgu pasti kamu tidak dapat menulis sebuah cerita yang menarik. Okey, dan biasanya murid-murid menulis karangan berbentuk cerita ini berdasarkan dua aspek. Satu, pengalaman. Kedua, pengetahuan. Apa itu pengalaman? Apa itu pengetahuan? Okey, biar cikgu jelaskan berserta dengan contoh. Okey, katakan soalan adalah tentang kemalangan di jalan raya. Jika kamu pernah terlibat dalam sebarang kemalangan ataupun kamu pernah terlihat kemalangan jalan raya di mana-mana, maka kamu akan menulis cerita itu berdasarkan pengalaman kamu. Sekiranya kamu tidak pernah terlibat dalam kemalangan ataupun tidak pernah terlihat sebarang kemalangan di mana-mana, tapi mesti kamu ada baca dalam surat khabar ataupun dengar daripada kawan ataupun dengar daripada berita kan. Okey, murid-murid yang sebegitu akan menulis cerita itu berdasarkan pengetahuan. Kamu bebas menggunakan mana-mana aspek, sama ada pengalaman ataupun pengetahuan, selagi cerita kamu itu bertepatan dengan kehendak soalan dan bukan sebaliknya. Soalan menanyakan tentang kemalangan jalan raya, tetapi cerita kamu kalau tentang kebakaran, maka secara automatiknya kamu sudah luar daripada skop ataupun luar daripada tajuk. Okey, sekarang bagaimana kita nak menulis cerita dan apa itu kaedah 3S? Okey, pertama sekali, kaedah 3S adalah satu perkara yang sangat mudah untuk difahami dan dikuasai oleh semua. 3S merujuk kepada sebelum, semasa dan selepas. Okey, dan ada murid-murid yang setelah lama belajar tentang kaedah ini, memandangkan ada ramai cikgu pakar di sekolah-sekolah anda yang telah mengajar. Bagi yang sudah belajar, bagus, teruskan usaha. Bagi yang mula mendengar ataupun baru mengenali kaedah 3S ni, biar cikgu menjelaskan kenapa kita menggunakan kaedah 3S ni. Okey, kaedah 3S ini adalah sebagai sesuatu rangka sebelum kita menulis cerita itu. Okey, ataupun kita namakannya rangka cerita. Okey, kaedah 3S ini akan membantu kita untuk menyusun isi ataupun kandungan cerita kita. Ini sangat penting untuk memastikan penulisan cerita kita teratur dan seragam. Okey, so mungkin setakat ini ada yang faham, mungkin ada yang kurang faham. Biar cikgu jelaskan dengan contoh sekali supaya kamu faham dengan lebih lanjut. Okey, jika kamu lihat di sebelah kiri saya, cikgu telah berikan satu tajuk yang memang sudah lazim diuji dalam untuk murid-murid tahun 4, tahun 5 maupun tahun 6. Okey, tajuknya adalah pengalaman berkelah bersama keluarga. Okey, picnic with the family. Okey, sesuatu yang sangat mudah. Okey, sekarang kita akan cuba menggunakan kaedah 3S dan kita lihat hasil ya. Okey, apabila kita menggunakan kaedah 3S, kita akan mula menyusun isi. Okey, pertama sekali sebelum. Okey, tajuk dia berkelah bersama keluarga. Sekarang, sebelum kita berkelah, apa yang akan kita buat? Okey, pertama sekali, persediaan kita. Okey, persediaan dari segi apa? Menyediakan pakaian. Okey, lagi makanan. Okey, ini dari aspek kita. Ayah biasa akan buat apa? Menyelenggara kereta. Okey, ataupun adik-beradik kita buat perkara lain. Okey, kemudian kita bertolak pukul berapa? Kita naik apa? Okey, ini semua adalah persediaan kita sebelum berkelah. Okey, jadi kita akan gunakan isi-isi ini untuk menulis perenggan kita. Okey,
Seterusnya, semasa setelah kita sampai di pantai itu. Okey, biasanya apabila kita telah sampai di sana, biasanya kita merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Okey, aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti berenang, membina istana pasir, lagi bermain layang-layang, dan ada banyak lagi lah. Okey, bergantung kepada murid kamu nak beri berapa aktiviti. Okey, yang ini biasanya kita bersama adik-beradik kita. Sekarang macam mana dengan ibu dan ayah kita? Okey, biasanya apabila kita membuat aktiviti sebegini, ibu akan menyediakan ataupun menghidangkan makanan. Okey, menyediakan ataupun menghidangkan makanan. Ini adalah tugas ibu. Okey, ayah biasa buat apa? Biasanya semua ayah buat benda yang sama. Membaca surat khabar. Okey. Sudah, sekarang kita sudah dapat isi untuk menulis semasa. Okey, selepas bermaksud pada penghujung. Apabila kita hampir tamat ataupun hampir habiskan perkiraan kita bersama keluarga. Okey, so sini kita kata menyediakan makanan. Okey, jadi sini kita mesti kena makan dulu. Mana boleh balik tanpa makan kan? Okey, makan dulu. Kemudian lepas makan satu aktiviti. Mungkin aktiviti ini bukan aktiviti yang memerlukan fizikal, tugas bebanan fizikal yang kuat. Contoh, berjalan-jalan di pesisir pantai. Okey, berjalan-jalan ataupun mengutip kulit cengkerang. Okey, ataupun yang paling lazim digunakan oleh murid-murid, membeli apa? Cendera mata. Okey, so ini semua adalah selepas. Okey, kemudian kita mesti kena balik kan? Takkan kita nak tinggal di pantai tu. Okey, so balik pukul berapa? Okey, kemudian perasaan kita. Bagaimana perasaan kita setelah berkelah bersama keluarga? Kamu gembira, tak gembira, sedih? Apa perasaan kamu nyatakan di sini. Dan akhir sekali, harapan. Kamu nak pergi berkelah atau lagi tidak bersama keluarga? Mesti nak kan? Okey, di sini kita akan nyatakan perasaan dengan harapan kita. Jadi, jika kamu menggunakan kaedah 3S ini, kamu bukan sahaja dah menulis rangka untuk cerita kamu, dan kamu juga sudah menyusun isi dan kandungan untuk penulisan kamu. Selepas kamu sudah mempunyai idea sebegini, maka senang untuk kamu membentuk cerita tentang pengalaman bersama keluarga. Faham? Okey? Jika cikgu gantikan tajuk ini dengan tajuk lain, contoh kemalangan jalan raya, kaedah dia masih sama. Okey, kemalangan jalan raya. Sebelum kemalangan jalan raya kita buat apa? Mesti kita menuju ke sesuatu tempat. Kita bersama siapa? Ke mana kita sedang pergi? Tujuan kita. Okey, semasa kita terdengar bunyi. Okey, kemalangan antara mana A dengan B? A kereta, B motosikal. Okey, apa yang kita nampak di sana? Penunggang motosikal cedera parah. Pemandu kereta, keretanya terbabas. Itu semua semasa. Selepas kita telefon ambulans, kita telefon polis, kita cuba memberikan pertolongan cemas. Itu semua adalah untuk selepas. Jadi ini adalah satu kaedah yang mudah untuk kita menulis cerita. Jika kamu menggunakan kaedah ini, seperti mana yang cikgu katakan tadi, kamu boleh menyusun isi ataupun kandungan untuk cerita kamu supaya ianya lebih mudah untuk kamu membentuk cerita itu menggunakan ayat yang lengkap. Okey, so saya harap kaedah ini akan berguna kepada kamu semua, dan saya berharap kamu akan cuba kaedah 3S ini untuk membentuk ataupun menulis cerita. Okey murid-murid, kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih.